Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Masih hangat tentang isu pengampunan diraja Datuk Seri Najib Tun Razak. Ini yang terbaru ya tuan-tuan dan puan-puan. Ini perkembangan terbaru tentang pengampunan Datuk Seri Najib Tun Razak. Dan kali ini mungkin kerana didesak ataupun terdesak ataupun sudah perlu tiba saatnya untuk beliau sendiri bercakap, akhirnya Zahid Hamidi memberikan kata dua, memberikan nasihat, memberikan kata-kata daripada seorang pemimpin parti terbesar Melayu ini. Pengampunan Najib ini nasihat Zahid Hamidi kepada ahli UMNO seluruh Malaysia. Presiden UMNO Malaysia Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yakin lembaga pengampunan akan memikirkan waktu paling sesuai untuk membincangkan isu pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, segala sesuatu ada masanya. Jadi kena sabar. Kena sabar, bukan semuanya segera. Kerana ada prosedur, ada SOP, ada guideline lah yang perlu diikut. Jadi bukannya segera. Orang lain pun nak bebas juga. Bukan sekadar Najib Razak yang ingin bebas daripada penjara. Orang lain pun nak bebas juga. Sehubungan itu, Timbalan Perdana Menteri meminta supaya ahli-ahli UMNO bertenang. Inilah dia, bertenang dan menunggu kenyataan lanjut daripada bahagian hal ehwal Undang-Undang BB HEUU Jabatan Perdana Menteri JPM selaku urus setia di dalam lembaga pengampunan terbabit. Katanya dalam satu kenyataan media, iaitu sidang lembaga pengampunan telah berlalu pada 28 April lalu. Sebagaimana kita telah ketahui bahawa agenda pengampunan Datuk Seri Najib Razak ini tidak dimasukkan kerana lembaga pengampunan memikirkan bahawa akan ada waktu paling sesuai untuk memasukkan agenda itu, iaitu agenda untuk pengampunan diraja Datuk Seri Najib Tun Razak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, menurut kenyataan daripada sumber itu, pengampunan Najib Razak tidak dibincangkan kerana perlu ikut giliran, bukan kerana tak suka ke tak boleh ke, tapi kena ikut giliran ya, kena ikut giliran. Kerana ramai lagi yang lebih dahulu sudah masuk penjara yang mau minta pengampunan diraja. Jadi kalau yang keluarga Najib Razak mau supaya Najib Razak dibebaskan segera, bukan dia seorang saja yang bergelar bapa, yang ada ahli keluarga yang mau dia dibebaskan, ramai lagi. Jadi kerana itu saya fikir lembaga pengampunan termasuk Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong perlu, dan mereka semua takluk kepada SOP. Jadi kena ikut giliran lah, kena ikut giliran. Lagi pula seperti mana pemimpin-pemimpin lalu yang pernah dipenjarakan, mereka tetap sabar, redo untuk menghabiskan dulu beberapa masa di penjara, barulah
mereka dipertimbangkan untuk mendapat pengampunan diraja. Jadi kerana itu Zahid Hamidi berkata, kita tunggulah sebarang kenyataan daripada bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri yang menjadi sekretariat kepada lembaga pengampunan ini. Katanya pada satu majlis rumah terbuka Aidilfitri Timbalan Perdana Menteri. Okey, so kita pelan-pelan saja, tenang-tenang saja. Jangan duk kalut, pelan je. Kita pasti dengan kebijaksanaan daripada lembaga pengampunan, semua akan dilakukan mengikut yang terbaik. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Seorang lagi figura besar di dalam UMNO dulu, Sahidan Kasim. Sahidan Kasim yang telah juga dipecat daripada UMNO, yang menang di dalam pilihan raya atas tiket PN, dapat kejutan sekali lagi. Seorang penganalisis berpendapat dan berkata, kehadiran Sahidan di Selangor tidak akan memberi kesan apa-apa. Bekas Menteri Besar Perlis iaitu Sahidan Kasim baru-baru ini memberikan bayangan kononnya beliau akan melibatkan diri untuk membantu Perikatan Nasional dalam pilihan raya negeri di Selangor, di Selangor. Walau bagaimanapun, penganalisis berpendapat pandangan yang berbeza daripada yang diharapkan. Mungkin ramai orang di dalam Perikatan Nasional menganggap dengan kehadiran Sahidan Kasim di Selangor akan membawa satu perubahan ataupun satu impak yang positif. Tetapi bagaimanapun, penganalisis berpendapat kehadiran pemimpin UMNO itu, kehadiran bekas pemimpin UMNO itu tidak akan memberikan apa-apa kesan yang besar kepada negeri pimpinan Pakatan Harapan itu. Rata-rata penganalisis politik yang memberikan berpandangan bahawa sentimen pengundi di Selangor berbeza berbanding negeri di bawah pentadbiran Perikatan Nasional PN. Penganalisis juga berpandangan rekod pentadbiran PH sejak mengambil alih Selangor pada tahun 2008 yang lalu lagi menyukarkan lagi Sahidan Kasim untuk membantu Perikatan Nasional menawan negeri itu. Salah seorang daripada penganalisis yang memberikan pandangan tersebut adalah penganalisis sosiopolitik Pusat Demokrasi dan Pilihan Raya Universiti Malaya UMCEDEL, iaitu Awang Azman Awang Pawi dan Muhammad Azizuddin Muhammad Sani dari Universiti Utara Malaysia, yang melihat kerjasama antara PH dan BN di peringkat nasional sebenarnya dapat mengukuhkan sokongan pengundi di negeri Selangor. Katanya dalam pandangan beliau itu, politik PN di Selangor masih banyak bergantung kepada ahli dan jentera PAS, terutama di kawasan majoriti Melayu. Namun pengaruh PAS tak mampu memberikan ancaman besar kepada Selangor. Lebih-lebih lagi, sudah ada kerjasama dengan PH dan BN, kata Awang Azman. Azizuddin pula menjangkakan modal berkempen yang bakal dibawa oleh PN yang banyak memainkan isu sensitif tidak cukup efektif untuk pengundi di Selangor. Katanya PN memang cuba untuk membawa calon payung terjun dari luar untuk cuba menguatkan Perikatan Nasional di Selangor. Mereka juga banyak memainkan isu sensitif untuk menarik undi. Katanya penganalisis itu lagi, namun pengundi Selangor sebenarnya lebih rasional dan telah merasai kebaikan pemerintahan PH di Selangor. Dengan kerajaan perpaduan berada di pusat, saya rasa peluang PH-BN untuk menang lebih baik di Selangor, kata penganalisis politik itu. Tambahnya lagi, Azmin dan Zuraida pun sudah ditolak. Pada 27 April yang lalu, Sahidan dilaporkan memberi bayangan bahawa dia mungkin dilibatkan dalam perencanaan PN dalam PRN di Selangor. Tidak lama lagi memandangkan saya sudah mula turun ke Semenyi beberapa kali sejak lagi. Tambah Awang Azman, meskipun pencaturan PN dengan menggunakan bekas pemimpin UMNO yang berpengaruh dianggap sebagai cubaan terbaik untuk merampas Selangor, PN diingatkan bahawa langkah itu akan mengguris hati pemimpin akar umbi
PN sebelum ini yang telah berkhidmat di situ sebelum ini. Katanya pengundi Selangor tak sama sentimen seperti di Kelantan. Jika Nur Omar, Khairi Jamaluddin dan Sahidan diletak di Selangor, ia akan mengguris hati pemimpin akar umbi PN yang mempunyai pemimpin tempatan mereka sendiri untuk bertanding dalam PRN nanti. Ia juga seolah-olah PN tidak mempunyai calon pemimpin mereka sendiri. Katanya yang memberi beberapa contoh nama bekas pemimpin kuat UMNO yang dipecat parti selepas PR15. Memberi contoh nasib Azmin Ali dan Zuraida Hamarudin yang juga sebelum ini merupakan pemimpin politik yang berpengaruh di negeri itu. Awang Azman menjangkakan sekiranya Sahidan gagal memberikan kemenangan buat PN, nama mereka akan hilang lebih awal dalam radar politik sama ada di peringkat nasional maupun negeri. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.